Dengan segala hormatnya, dipersilakan Nurul Atirah binti Amir Hamzah dari SMK Datuk Permaisuri Miri Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk meningkatkan kebolehupayaan pelajar menguasai teknik menjawab soalan kebat dengan betul menggunakan aplikasi mudah alih Mumtazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nurul Atirah binti Amir Hamzah. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kebolehupayaan pelajar menguasai teknik menjawab soalan kebat dengan betul menggunakan aplikasi mudah alih yang saya namakan Mumtazan. Jadi kajian tindakan ini adalah dalam bidang pendidikan Islam, bidang kemanusiaan. Okey, dan saya adalah daripada SMK Datuk Permaisuri Miri. Baiklah, saya teruskan dengan pendahuluan. Okey, jadi baiklah. Kajian ini dirancang dan dijalankan berdasarkan kepada kesulitan subjek kajian iaitu para pelajar saya sendiri dalam memahami permasalahan dan soalan kebat serta menjawab soalan berbentuk kebat dalam peperiksaan. Masalah ini juga dilihat agak berat memandangkan subjek kajian adalah terdiri daripada para pelajar tingkatan 1C yang masih lemah dalam menguasai cara menjawab soalan kebat dengan betul sekaligus memberikan kesan kepada prestasi dan markah mereka dalam peperiksaan pendidikan Islam. Okey. Dan kebiasaannya seperti yang kita tahu, soalan kebat ini juga sering dihubung kaitkan dengan pembelajaran abad ke-21. Jadi bila mana kita sebut tentang kebat, pasti ianya akan digabungkan dengan pembelajaran abad ke-21 yang mana pelajar harus mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Jadi mengapakah saya menumpukan perhatian kepada kajian ini? Kerana saya mahu pelajar saya di samping mampu menjawab soalan kebat dengan baik, mereka juga mampu berfikir secara kreatif apabila hendak menyelesaikan soalan tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan pergi kepada refleksi amalan PDP yang lalu. Okey, jadi refleksi amalan PDP yang lepas adalah masih terdapat beberapa orang pelajar saya iaitu para pelajar dari kelas 1C yang masih sangat lemah dalam penguasaan soalan kebat, dan ada juga antara mereka yang langsung tidak mendapat markah ataupun mendapat sifar iaitu kosong bagi setiap soalan kebat yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan. Oleh itu, refleksi saya sebagai seorang guru setelah 5 orang murid saya gagal menjawab soalan kebat pendidikan Islam, peringkat pertama adalah amat penting untuk saya meningkatkan kualiti pembelajaran saya. Pertama sekali, saya akan menilai cara saya menyampaikan bahan pelajaran kepada pelajar, iaitu kemungkinan saya harus menjelaskan lebih banyak konsep asas sebelum memperkenalkan soalan yang memerlukan pemikiran aras lebih tinggi. Kedua, saya akan mempertimbangkan strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan juga melibatkan pelajar secara aktif. Seterusnya, saya juga akan memberikan latihan yang lebih berkualiti. Contohnya, soalan-soalan kebat yang akan membantu pelajar-pelajar saya berfikir. Seterusnya, saya akan melibatkan pelajar dengan lebih intensif dalam proses pembelajaran. Daripada pengalaman ini, saya sedar sebagai seorang pendidik, saya mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan setiap pelajar saya mampu mencapai potensi yang terbaik.
Saya juga harus sentiasa berinovasi supaya saya dapat membantu pelajar saya mengisi kelemahan mereka. Seterusnya, saya akan fokuskan kepada uh, fokus kajian dan juga isu keprihatinan. Jadi kajian ini difokuskan untuk mengenal pasti sejauh mana kebolehan pelajar dalam menakul dan menjawab soalan berbentuk kebat dengan baik dalam konteks PAK21 pembelajaran abad ke-21. Aspek penting yang diberi tumpuan dalam kajian ini adalah yang pertama, pengenalan terhadap kebat. Kajian ini akan mengidentifikasikan pemahaman pelajar terhadap kebat dan sejauh mana pelajar-pelajar ini mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam menyelesaikan soalan-soalan yang diberikan. Yang kedua, evaluasi kemahiran berfikir pelajar. Melalui pemerhatian langsung dan ujian praktikal, kajian ini akan menilai kemahiran berfikir pelajar dalam menganalisis, menilai dan mengsintesis maklumat untuk menjawab soalan-soalan kebat. Ketiga, penilaian terhadap keterampilan menjawab soalan kebat. Kajian ini akan menilai keberkesanan pelajar dalam menjawab jawapan yang kreatif, kritis dan relevan terhadap soalan-soalan kebat yang diberikan kepada mereka terutamanya dalam peperiksaan sumatif. Seterusnya, kajian terhadap pengaruh faktor-faktor luar terhadap kemahiran berfikir pelajar. Selain itu, kajian saya ini juga akan melihat pengaruh faktor-faktor luar seperti persekitaran dan pembelajaran, sokongan keluarga, penggunaan teknologi terhadap kemahiran berfikir para pelajar. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan objektif dan juga soalan kajian. Jadi, apakah objektif kajian tindakan saya? Yang pertama adalah saya hendak mengukur tahap penguasaan kebat para pelajar. Yang kedua adalah saya hendak mengenal pasti kelemahan pelajar dalam um, mengaplikasikan soalan kebat. Yang ketiga adalah saya hendak mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan kebat. Seterusnya yang keempat adalah saya hendak merumuskan strategi peningkatan kebat. Yang mana kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi atau intervensi yang sesuai bagi meningkatkan penguasaan kebat pelajar sekolah menengah. Objektif ini melibatkan penghasilan cadangan-cadangan yang praktikal dan berkesan untuk memperbaiki kelemahan pelajar dalam menjawab soalan-soalan kebat. Yang terakhir adalah saya ingin meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran kelas saya sendiri. Seterusnya soalan kajian. Apakah soalan-soalan yang saya utarakan sebelum saya semasa saya menjalankan kajian ini? Yang pertama adalah adakah prestasi murid dalam memahami kehendak soalan kebat dapat ditingkatkan melalui aplikasi yang saya cipta sendiri iaitu aplikasi Mumtazan. Kedua, adakah prestasi murid dalam menjawab soalan kebat dapat ditingkatkan melalui penggunaan aplikasi Mumtazan ini? Seterusnya, adakah pelibatan murid lemah dalam menjawab soalan berbentuk kebat dapat ditingkatkan setelah menggunakan aplikasi Mumtazan ini? Seterusnya, kumpulan sasaran. Baiklah, jadi kumpulan sasaran dalam kajian tindakan saya ini adalah saya telah memilih 5 orang para pelajar daripada tingkatan 1C yang mana kelas yang saya sendiri ajar bagi subjek pendidikan Islam kerana kelas ini adalah kelas yang agak lemah dan 5 orang pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang mendapat markah sangat rendah di dalam soalan-soalan kebat yang telah diberikan kepada mereka yang mana mungkin mereka tidak menjawab sama sekali ataupun mungkin mereka memperoleh markah minima iaitu mungkin 1 bagi setiap 4 markah soalan kebat. Seterusnya, pelaksanaan tindakan kajian. Bagaimana saya membuat kajian ini? Yang pertama adalah saya merancang perancangan intervensi iaitu saya merancang intervensi aplikasi Mumtazan. Ya, maafkan saya. Yang pertama adalah saya meninjau dan seterusnya adalah saya merancang pembinaan aplikasi Mumtazan ini. Jadi seperti yang boleh dilihat di skrin, ini adalah um, ini adalah cara pelaksanaan kajian tindakan saya iaitu bagaimana saya menghasilkan projek saya ataupun
kajian tindakan saya iaitu aplikasi Mumtazan ini. Seterusnya, pemerhatian dan dapatan kajian. Jadi seperti yang dapat dilihat, ini adalah perbandingan peratus markah yang diperoleh subjek kajian iaitu 5 orang pelajar saya tersebut sebelum dan selepas pelaksanaan intervensi yang telah saya lakukan. Jadi boleh dilihat setiap pelajar ini mengalami peningkatan markah yang mana 100 ini bukanlah markah penuh dalam peperiksaan sumatif, bukan, tapi saya kira berdasarkan soalan kebat tersebut. Contohnya 3 soalan kebat itu adalah bernilai bermarkah 100. Jadi jika mereka dapat menjawab ketiga-tiga soalan dengan baik, jadi mereka akan mendapat markah penuh. Jadi boleh dilihat di sini pada awalnya sebelum saya melakukan intervensi ataupun sebelum mereka menggunakan aplikasi Mumtazan tersebut, markah mereka sangat rendah kerana mereka belum menggunakan lagi aplikasi tersebut. Okey, jadi selepas kajian tersebut, rata-rata purata semua antara mereka alhamdulillah berjaya mendapat markah penuh iaitu 4 markah bagi setiap soalan kebat yang diutarakan kepada mereka. Okey. Jadi, seterusnya refleksi dan kesimpulan. Tuntasnya, hasil dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa aplikasi mudah Ali Mumtazan yang telah saya cipta ini berjaya meningkatkan prestasi subjek kajian iaitu para pelajar saya dalam menguasai soalan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat dengan baik. Dan bukan itu sahaja, aplikasi ini juga berjaya meningkatkan pelibatan para pelajar secara aktif ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Dan tambahan lagi adalah para pelajar saya dilihat lebih saya boleh katakan lebih berpartisipasi dalam kelas selepas adanya aplikasi Mumtazan ini kerana mereka telah mendapat bimbingan yang baik daripada aplikasi tersebut. Okey, baiklah, dari segi rujukan, ini adalah rujukan-rujukan yang telah saya gunakan bagi membuat kajian ini. Okey. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Diharap pembentangan saya dapat memberi manfaat dan juga hibrah kepada semua yang mendengar. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Atirah binti Amir Hamzah atas pembentangan sebentar tadi. Sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan sejurus selepas pembentangan. Sila kemukakan soalan anda melalui chat box YouTube. Wave Beats Music.